الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وزينة الإيمان. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya bagi kamu dalam diri dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang paling baik bagi orang-orang yang mahukan keredaan Allah dan juga kesenangan di hari akhirat, dan juga bagi siapa-siapa yang nak ingat pada Allah dengan ingatan yang lebih banyak. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, adik-kakak yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bagaimana sama-samanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya yang sangat banyak, yang kadang-kadang kita tidak pernah minta pun nikmat itu, tetapi Allah Ta'ala tetap beri pada kita. Kerana nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dia beri mengikut apa yang kita perlu, bukan apa yang kita minta. Kadang-kadang kita minta benda lain, Allah Ta'ala beri benda lain, kerana Dia lebih tahu apa yang kita perlukan, walaupun kita rasa kita nak perkara yang lain. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat bijak, yang maha mengetahui dengan kehendak hamba-hambanya, dan kita hanya diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah Taala telah beri kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini juga kita boleh berhimpun sekejap dengan tak ada tujuan lain kecuali untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara kita nak menambahkan rasa sayang dan cinta kita kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni memang diminta supaya kita sayang pada Allah, kita sayang pada Nabi, sehingga Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaikum min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dikira beriman seseorang kamu melainkan kalau dia boleh menjadikan aku, ni kata Nabi, orang yang paling dia sayang sekali, lebih daripada sayang dia kepada ayah dia, lebih dia sayang daripada anak-anak dia,
dan lebih daripada cintanya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maknanya kalau kita meletakkan sayang kita pada Rasulullah lebih daripada segala-galanya, barulah kita dikira orang yang beriman ataupun orang yang sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ni kita berhimpun ni, antara tujuan besarnya adalah untuk kita menambahkan sayang kita pada Rasulullah, supaya kita termasuk dalam golongan orang yang baik imannya. Cuma lagu mana kita nak sayang pada Nabi, orang kita kata kalau tak kenal maka tak cinta. Lagu mana kita nak sayang pada Nabi kalau kita tak kenal Nabi? Dan lagu mana kita nak kenal Nabi sedangkan Nabi ni memang kita tak rajin jumpa dengan dia. Sepanjang kita hidup, hamba hidup 41 tahun ni, maknanya kita memang tak rajin jumpa dengan Nabi. Kita memang tak rajin tengok rupa parah Nabi. Lagu mana kita nak sayang kepada orang yang memang kita tak pernah temu dengan dia. Nak temu lagu mana? Kerana Nabi ni sudah lama meninggalkan kita. Nabi ni sudah lama wafat. Allah Subhanahu Wa Taala panggil menemui dia. Tapi lagu-lagu mana pun, walaupun Nabi mati, kita masih lagi diminta untuk menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni satu benda yang payahlah. Kalau kita dengan anak kita, kita boleh sayang kerana kita boleh tengok hari-hari. Kita kenal dia, kita dengar suara dia, kita tengok perangai dia. Kita boleh menambahkan sama ada sayang kita ataupun benci kita pada seseorang itu kalau kita jumpa sama. Dengan Nabi ni memang kita tak ada jumpa, dan memang kita boleh jadi mustahil akan jumpa dalam alam nyata ni. Nabi mari cokoh depan kita, itu memang tidak akan berlaku. Kecuali kalau nak jumpa pun zaman kita ni dalam mimpi. Ada orang boleh jumpa ataupun orang boleh mimpi jumpa dengan Rasulullah. Itu pun jarang-jarang orang. Boleh jadi ada antara kita ni hak rajin mimpi jumpa dengan Rasulullah. Tapi kebanyakan kita ni tak pernah, dan tak pernah ataupun orang kata mimpi pun tak rajin jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih lagi kita diwajibkan untuk sayang dan cinta pada Rasulullah ini. Lagu mana kita nak buat, tak ada cara lain kecuali kita berusaha untuk belajar juga, tahu juga lagu mana dan gapo yang ada pada Rasulullah, sehingga boleh menambahkan kenalan kita dengan baginda dan juga kasih sayang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara mudahnya aku nak ambil benda yang basic saja pada malam ni. Nabi kita ni, sebagaimana kita tahu daripada dulu lagi dan kita wajib untuk tahu, nama dia adalah Muhammad. Ataupun dalam Quran disebut kadang-kadang dipanggil dengan nama Ahmad. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Isa alaihi salam, akan dibangkitkan selepas daripada kamu ini seorang manusia yang akan diutuskan sebagai Nabi. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad ataupun Muhammad. Muhammad tu maknanya samalah, terpuji. Dan Nabi kita dinamakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia nama Abdullah, maknya nama Aminah. Itu perkara asas yang kita memang kena tahu. Kalau orang tanya nama ayah Nabi ke apa, kalau orang tanya nama mak Nabi itu ke apa, kita boleh jawab dengan jelas, dengan baik, dengan nyata. Orang kata rukun antara perkara yang asas yang kita perlu tahu. Tapi kita juga tahu bahawa Nabi ni dia lahir dalam keadaan dia tak ada jumpa dengan ayah dia. Maknanya lahir dalam keadaan dia sudah yatim. Orang panggil ni yatim. Dia beranak tu ayah dia mati dah sebelum daripada tu 2 bulan. Ataupun masa dia dikandung oleh ibunya 2 bulan. 2 bulan dalam kandungan mak dia, ayah dia mati. Lepas tu dia lahir. Selepas daripada umur dia 6 tahun, mak dia pula mati. Maknanya tak dia kena molek dengan mak, baru dia main dengan mak,
Baru dia manja dengan mak sebentar, mak dia mati. Tok dia pula pera yang kita sebut, nama dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pera dia tak lama, masa dia umur 8 tahun, tok dia pula mati. Apabila tok mati, dia dipera pula adik-adik saudara dia, Abu Talib. Abu Talib pera, dan Abu Talib ni kita tahu, dia anak dia ramai, bukan Nabi seorang yang dia pera, anak dia lain ada 10 orang. Campur dengan Nabi jadi 11. Antara nama ataupun anak-anak Abu Talib ni hausuhnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ali bin Abi Talib. Seorang lagi sepupu Nabi nama Ja'far bin Abi Talib. Lain-lain itu ada 8 orang lagi. Nabi hidup sekali dengan Abu Talib dalam sebuah rumah, dia begitu ramai anak-anak dia. Kita boleh bayar lagu mana kasih sayang yang diterima oleh Nabi tidak sepenuhnya. Mak ayah tak ada, tok tak ada, buat saudara, pera pula sekali dengan anak-anak hak lain. Membesar dalam keadaan lagu tu. Lepas Nabi besar, Nabi menega, Nabi hidup molek, kahwin pula dengan isteri dia yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Lepas pada tu, Nabi diangkat dan dibangkitkan menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Jalanlah kerja Nabi. Nabi kahwin dengan Khadijah, dia boleh anak 9 orang. Selepas daripada kita sebut peristiwa Nabi pergi ke Taif, ataupun sebelum daripada tu, sebelum daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, mati pula Siti Khadijah. Pada masa yang sama, pada tahun yang sama, mati pula Abu Talib. Ini ayat orang-orang yang duduk keliling-keliling Nabi ni, ataupun Nabi hidup dalam keadaan yang sangat susah. Mati Abu Talib, mati Khadijah pada tahun yang sama. Tahun di mana zaman Nabi duk tengah sedap buat kerja Islam, bawa Islam. Di zaman Nabi ditekan, di zaman Nabi dibuat dengan sesuka hati oleh orang-orang Quraisy. Ujiannya banyak. Pada tahun itulah Allah Ta'ala mati Khadijah, Allah Ta'ala mati pak saudara dia Abu Talib. Dan Nabi kita ni, anak dia ada 7 orang. Daripada anak dia tu mati masa dia hidup. Kita boleh bayar. Mana daripada anak Rasulullah mati masa dia masih hidup. Kita ni kalau ada anak 10 orang, biasanya ayah mati dulu pada anak. Ada orang anak mati dulu. Orang-orang ni pada kita ni anak mati dulu pada ayah. Tapi boleh ada seorang, boleh ada 2 orang. Kalau lapar dekat, ada orang mati kecil seorang, mati kecil 2 orang. Nabi ni anak dia 7 orang. Tu mati masa Nabi hidup belakang. Seorang yang mati selepas daripada Nabi mati, iaitu Fatimah Az-Zahra. Bulan selepas Nabi wafat, barulah dia mati. Orang lain itu mati semasa Nabi hidup. Anak dia seorang yang bernama Qasim. Nabi ni digelar Abul Qasim, ayah pada Qasim, anak jantan dia. Mati masa kecil lagi, tak ada umur 2 tahun. Masa dia mati berlaku gerhana matahari, gerhana matahari. Lalu orang kata gerhana ni berlaku kerana matahari itu bersedih kerana anak Rasulullah ni mati. Tapi Nabi ajar kepada kita selepas daripada tu, gerhana ni berlaku adalah kerana perubahan yang berlaku dalam alam ini. Itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sakut paut dengan kesedihan anak dia mati ke siapa mati ke, tak ada kaitan ke apa-apa. Tapi nak beritahunya, itulah kehidupan Nabi. Ada anak tapi anak mati masa dia hidup belakang. Isteri yang dia sayang pun mati masa dia hidup. Baru ni ada hak di mana tu, di Kadok. Kadok ni ayah dengan mak mati, tinggal anak yatim 7 orang. Itu benda biasa. Tinggal anak yatim ramai tu benda biasa. Ni kita ada anak ramai, kita ni hidup lagi, kita tandai mayat anak kita. Itu benda yang berlaku jarang-jarang lah. Jarang-jarang sekali. Tapi itu yang berlaku pada Rasulullah. Pak saudara dia seorang lagi yang sohu, nama dia Hamzah. Selepas daripada dia hidup ataupun dia turut Nabi, berjual sekali dengan Nabi, dia juga mati di depan Nabi, sehingga mati dalam keadaan yang begitu menyayatkan hati. Mati dalam perang Uhud,
perut dia kena belah, hati dia kena buat tubik, kena makan oleh orang yang belah perut dia. Itu Hamzah bin Abdul Muttalib, saudara Nabi. Nak beritahu, itulah Nabi SAW yang bernama Muhammad yang kita kena kenal. Lagu mana keadaan dia, lagu mana kehidupan dia sehingga dia dibangkitkan menjadi rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalani kehidupan sama ada sebagai manusia biasa ataupun sebagai nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan. Itu semua tu supaya kita lebih kenal Rasulullah dan supaya kita lebih tahu peribadi dia lagu mana dan supaya kita lebih menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak besar lagi. Ada yang lebih besar daripada itu, peranan yang dibuat ataupun yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sehingga Allah Taala sebut dalam ayat yang membaca tadi, dalam diri peribadi Nabi ini ada benda yang kita kena turut, ada benda yang kita kena pegang, ada benda yang kita kena ikut, kerana Nabi adalah contoh yang paling baik bagi kita. Nabi adalah contoh yang paling bagus bagi kehidupan kita. Dan inilah yang disebut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kena pegang. Nabi ni orang Arab, kita ni orang Melayu. Kita nak jadi Arab memang tak boleh. Ejahlah setara mana pun memang kita tak boleh jadi orang Arab. Dan memang kita pun tak perlu jadi orang Arab untuk mengikut sunnah Nabi. Cuma kita memang boleh turut gapo yang Nabi buat sekadar yang kita mampu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal pada kita, dalam istilah orang ngaji ni dia ada dua. Ada sunnah yang disebut sunnah perbuatan yang kita memang boleh turut dia. Ada sunnah kejadian yang memang kita tak boleh turut Nabi. Sunnah kejadian ni maknanya sebagaimana tadi, dia tu orang Arab, kita ni orang Melayu. Dia putih, kita ni tak berapa putih mana. Maknanya kalau nak suruh turut hal tu memang kita tak boleh. Tapi ada juga kejadian kita ni yang kita boleh turut. Misal kata Nabi ni sipir janggut. Kita kalau kita ada janggut, kita sunat untuk sipir. Kalau kita ada misal, kita sunat untuk sipir sekali dengan janggut. Tapi kalau kita ni tak tumbuh janggut, tak payah hajah untuk kita ataupun untuk janggut kita tu tumbuh. Bubuh ubat, bubuh minyak, habis minyak kita bubuh supaya janggut kita tumbuh. Nak turut, nak suruh kita ni boleh turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab janggut. Kalau kita tak ada janggut, tak payah turut tu. Tapi hak kita boleh turut misalnya kuku. Kuku kita ni semua panjang belakang. Hak kita sunat buat, hak Nabi ajar pada kita, kita boleh kerak. Kalau kita tahu kuku panjang, itu maknanya kita melawan sunnah Rasulullah. Kalau kita kerak kuku, maknanya itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh turut. Walaupun dia Arab, kuku dia panjang. Walaupun kita Melayu, kuku kita panjang. Rambut lagu tu juga. Rambut ni Nabi ajar pada kita sama ada kita sipir panjang ataupun kita cukup rapi, ataupun gunting comel. Baru ni ada berlaku dalam hak anak-anak muda kita sukalah. Nabi melarang kepada kita yang disebut al-qaza dalam bab rambut. Al-qaza ni maknanya kalau kita tengok Indra Putra Mahyudin baru ni masa main bola Malaysia, dia cukup habis tepi, alik ni habis tengah tinggal botok atau tinggal rambut tengah macam Trojan, macam rambut pia, macam rambut ramai lagi pemain Malaysia tu. Buat rambut ni separuh dia cukup botok, separuh dia tinggal. Itu dinamakan al-qaza. Tapi antara benda yang orang puji baru ni ialah sikap yang ditunjukkan oleh Indra Putra Mahyudin, main bola Malaysia kita ni. Dia ditegur dalam Facebook dia apabila dia buat lagu tu. Ada antara orang yang tegur dia ialah Dr. Basit, Pondok Sungai Durian. Dia waktu ambil satu hadis yang Nabi larang al-qaza ini. Dia ada peminat-peminat Indra ni, dia ambil kata-kata ni, dia forward kepada Indra. Dia kata ni hak hadis Nabi sebut, tak boleh buat rambut lagu tu. Dia baca hadis tu, lepas pada tu kan kita tengok dia cukup habis kepala dia. Dia botak kerana dia terkesan dengan gapo hak orang royak kepada dia.
Boleh jadi berkah tu dia sumbat gol lepas pada tu. Masa rambut lagu tu tak sumbat gol lagi. Lepas kepala botak tu sumbat gol sebutir. Tapi nak rayaknya passion lagu tu memang tidak boleh. Kita ni sama-sama ada rambut. Orang Arab pada rambut, kita ada rambut. Rambut kita nak sama ada nak taruh panjang pun tak apa. Asalkan tidak sama panjang dengan orang Tina lah. Ni orang tengok alik belakang jatuh ke Tina ni. Kalau Geno mutu sama-sama panjang rambut. Orang depan pun panjang, orang belakang pun panjang. Boleh jadi Tina belakang. Tengok-tengok jatuh seorang. Maknanya kalau serupa apa tukar lagu tu memang tak boleh lah. Tapi kita boleh gutin comel. Jangan sangat buat macam tadi. Mana separuh tu botak, separuh taruh. Sebagaimana biasa. Smart tak apa. Tapi hak peliknya kita tengok pemain-pemain Thailand tu, dia lebih smart daripada orang Malaysia lagi. Main bola rambut tak payah pelik-pelik, tapi main sedap. Kita ni rambut pelik-pelik, main lagu tu je. Mana main bola ni tidak kira rambut dah. Mana main bola ni kira pandai. Kalau rambut pelik-pelik pun kalau tak pandai, suruh tu lawyer juga. Tengok main Thailand, smart-smart boleh, rambut comel-comel. Siapa buat kita ni tengok orang Tino duk puji hak nombor 7, nama gapo tak tahu. Mana dalam Facebook tu penuh. Duk gila-gila kau hak nombor 7. Capui kau nama gapo, nama pun sebut pun pelik dah. Tapi hak tu peliknya buat kita ni. Maknanya fashion tidak seberapa atau fashion tu lebih-lebih, tapi main lagu tu je. Kita dilarang daripada buat perkara-perkara yang kadang-kadang kita buat dalam keadaan kita tidak tahu. Dalam keadaan kita tidak tahu. Sedangkan itu bukan contoh yang baik. Kalau di learning boleh jadi tak apa. Kalau di KL ataupun di bandar-bandar besar, kalau kita tengok anak muda hak jenis pakai subel. Lah ni ada lagi budak jenis tu, tahu ada boleh jadi ramai lagi dah. Pakai subel pula sebelah. Kalau orang Tino dia pakai subel dua belah. Orang Puai pakai subel ni bagus. Dia adalah sunnah ataupun sunat kita sebut comel. Tapi kalau orang jantan pakai subel, itu melawani fitrah yang ada pada kita. Orang zaman kita pula kalau pakai subel, dia pakai sebelah. Sama ada kiri atau kanan. Dia tiru siapa kita tak tahu. Tapi biasanya tiru kok dalam TV. Kita tak tahu gapo hak kita tiru. Kalau kita tanya dan kita baca, orang pakai subel sebelah ni dia ada sejarah dia. Kalau di negeri orang putih, dia mereka. Kalau hok pakai subel sebelah ni ialah tanda orang yang dia tu anak luar nikah. Anak luar nikah. Maknanya orang hok beranak tak ada ayah. Yang sah ada. Ayah dia tu ada tapi tidak ataupun tidak melalui perkahwinan yang sah. Maknanya anak zina, anak hok mak dia kena ragu. Dia lahir dalam keadaan mak dia tu tak ada untuk lelaki. Lalu dia ada persatuan dia. Tanda dia pakai subel sebelah. Jadi puak kita tengok, oh comel pakai subel sebelah. Jadi kita buat juga pakai subel sebelah. Kita tak tahu. Tanda dia adalah orang-orang yang disebut anak luar nikah. Kalau kita tahu tu kita pun tak pakai dah. Kerana anak luar nikah ni adalah satu perkara yang sangat-sangat kita tak suka. Dia pun tak suka. Tetapi anak luar nikah yang ada di Malaysia ni sangat ramai. Sangat ramai. Kalau jawapan yang disebut dalam parlimen dulu, paling kurang pun ada 70,000 anak yang disebut tidak sah taraf. Tidak sah taraf ni maknanya kalau pergi daftar, pendaftar ni, ataupun di Wisma tu dia akan minta surat IC ataupun surat nikah. Kalau anak pertama biasanya akan minta surat nikah, mengesahkan bahawa ayah ni dengan mak dia ni kahwin. Manakala tak ada surat nikah tu, dia tidak boleh buat surat beranak. Ataupun kalau buat surat beranak juga pun, dia tidak boleh dibinkan kepada hak jantan, kepada ayah dia. Mana-macam adalah proses dia tu. Ada paling kurang pun 70,000. Mana hak dulu dia jawab secara rasminya adalah ambil 70,000 tu adalah untuk orang Melayu. Orang yang beragama Islam. Maknanya sangat ramai anak-anak luar nikah ni. Kalau tanya dia nak ke tak dia dilahirkan dalam keadaan lagu tu, memang dia tak say.
Kalau dalam Islam, anak luar nikah ni kalau dia beranak, dia tidak boleh dibinkan pada ayah dia. Walaupun ayah dia tu kahwin dengan mak dia selepas daripada tu. Misal kata dia berzina, lepas berzina mengandung, lepas tu dia nikah. Dua tu. Nikah tu sah lah, tapi anak tu dikandungkan sebelum daripada dia kahwin. Sebenarnya tidak boleh dibinkan kepada ayah dia. Kerana anak tu dikandungkan sebelum daripada dia kahwin. Jadi bin siapa? Kalau kita zaman ni sama ada bin Abdullah ataupun bin lain, tapi dalam Islam kita ataupun dalam kitab kita ajar sepatutnya dibinkan kepada mak dia. Bin mak dia lah. Mana dia tu namanya kalau nak buat nama Muhammad, bin mak dia apa? Mak dia Khadijah. Bin Khadijah. Tapi tak ada lah orang Melayu buat lagu tu lah. Kalau buat lagu tu orang kenal selalu. Pergi sekolah, orang tanya, mana demo ayah demo Tino ni? Mana Muhammad bin Khadijah. Khadijah ke orang Tino? Kalau bin lagu tu, orang kenal lalu dia adalah anak luar nikah. Dan itu akan menimbulkan rasa kita sebut psikologi yang sangat berat pada anak-anak ni. Dia akan tertekan, tak boleh hidup molek, orang duk gelar dia. Dan sebab itulah agama kita Islam ni larang sungguh-sungguh daripada melakukan zina. Tidak boleh berzina. Bahkan tidak boleh buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang itu berzina. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan kamu menghampiri zina kerana itu adalah satu dosa yang sangat besar. Dosa besar susah yang akibat selepas daripada itu adalah sangat besar. Kesan dia kepada anak-anak yang dilahirkan selepas daripada itu. Sebab tu kita kena jelas. Kita ni kita boleh sebut. Orang sebut nama gapo, kita boleh sebut ayah kita. Kita boleh sebut nama tok kita. Kita boleh sebut nama tok ayah kita. Walaupun orang Melayu kita ni tidak berapa ingat mana nama selepas daripada tu. Kalau orang Cina, dia ada ni. Kalau nama Lee Chong Wei, Lee depan tu bukan nama dia, itu adalah nama keluarga dia. Dia pergi mana-mana pun kalau ada nama Lee depan tu, dia akan tanya, itu adalah keluarga dia. Sama ada keluarga dekat, keluarga jauh tu, tapi dia ada nama keluarga dia. Tapi kita orang Melayu tak ada benda tu. Kalau tanya hamba, nama hamba pun, setakat nama Atikullah bin Yaakob, lepas pada tu tak ingat dah. Mana dua tiga lapis ya. Lepas pada tu kita tak apa ingat. Kita lepas pada ni hak ada lah ni kita boleh pakai buat. Orang lari pagi buat pokok. Pokok keluarga kita. Start daripada keluarga siapa. Lepas tu turun kita. Kita akan tengok betapa uniknya keluarga kita berkembang. Besar lagu mana, ramai setara mana, dan kita boleh buat himpunan macam-macam. Tapi kita memang tak ingat. Orang adat dia ingat. Sebab tu kalau kita baca berjanji, kita Nabi kita ni, titih Nabi ni, dia boleh sapa kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi kita ni mari daripada anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia ada dua orang anak. Nama seorang nama Ismail, seorang nama Ishak. Daripada Nabi Ishak ni turun ramai nabi-nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan puak-puak Bani Israel. Daripada Bani Israel inilah ramainya nabi. Ada hak hidup molek, ada hak mati kena bunuh dan sebagainya. Nabi Isa, siapa ke Nabi Isa? Daripada Nabi Ismail turun bawah seorang je nabi, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada titih Nabi Ismail tak ada nabi lain. Sebab tu apabila nabi kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilantik menjadi nabi di Mekah, kemudian pergi ke Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah dia tahu selepas daripada ni ada nabi. Nabi akhir zaman dia tahu akan ada. Dia tahu nabi akhir zaman ni nama dia Muhammad ataupun nama dia Ahmad. Tapi bapa apabila Nabi Muhammad mari, orang-orang Yahudi di Madinah tak terima nabi kita sebagai nabi dia. Walaupun dia tahu. Orang Yahudi bukan kata tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bapa dia jadi sesat, bapa Allah Taala marah pada dia kerana dia tak terima nabi kita menjadi nabi dia. Itu saja. Bapa dia tak terima nabi kita jadi nabi dia kerana nabi kita ni bukan mari daripada titih baris dia. Dia nak mari daripada keturunan Nabi Ishak, turun bawah Nabi Isa, mari daripada keturunan tu
tubik Nabi kita Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad ni mari daripada keturunan Nabi Ismail, daripada bangsa Arab, tubik Nabi kita. Itu yang dia tak terima. Nabi Muhammad adakah tidak dikenali? Sangat dikenali. Allah Ta'ala kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah ni, dia kenal Nabi lebih ataupun serupa dengan dia kenal anak-anak dia sendiri. Lagu mana dia kenal anak dia, lagu itulah dia kenal Rasulullah. Tapi adakah dia turut Nabi? Tidak. Kerana tadi saja, kerana keturunan Nabi itu daripada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi ini yang kita yang disebut, kita ni kena tahu gapo yang kita buat, gapo yang kita tiru. Kita nak tiru gapo pun tak apa asalkan benda tu comel. Dan orang yang paling layak untuk kita tiru adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni adik kakak, kita nak jadi gapo atas dunia ni. Semua Nabi ajar pada kita untuk kita buat. Kita sekurang-kurangnya apabila kita hidup ni, kita jadi anak. Untuk menjadi anak yang baik, Nabi ajar kepada kita lagu mana jadi anak yang baik. Kita ada ayah, kita ada mak. Nabi ajar lagu mana kita menghormati ayah kita, lagu mana kita menghormati mak kita. Kalau dua-dua ni ada, siapa dulu kita nak hormat? Nabi ajar hormat pada mak kita dulu. Misalnya, ni hantar ajar dah Nabi ajar kepada kita. Nah, ada seorang budak mari tanya Nabi, aku ada ayah, ada mak, hak mana aku nak taat dulu? Nabi kata taat makmu dulu. Lepas pada mak aku, Nabi kata taat pada makmu. Lepas pada mak aku, taat pada makmu. Lepas pada tu, taat pada ayahmu. Mana 3 kali mak baru sekali ayah. Maknanya kalau mak dengan ayah panggil, siapa nak pergi dulu? Kena pergi ke mak dulu. Kena dengar mak ayah dulu. Tapi kalau kita mak dengan ayah panggil, biasa kita pergi hak ayah dululah dah. Kalau pergi hak mak dulu kak, kenalah. Mana ayah backing sikit. Ataupun kan ayah ada piti, mak tak ada apa-apa. Dengan ayah dengan mak, kena mak dulu. Ada juga orang kurang. Dia kata baca hadis ni, Nabi kata 3 kali mak baru sekali ayah. Manakala mak panggil sekali, atau mak dengan ayah panggil, kena pergi ke mak. Jadi ayah dia kata, lo ni Nabi kata mak 3 kali, ayah sekali. Nak ada 3 kali guna kerana makmu ada seorang je. Jadi kena ada 2 kali mak lagi baru boleh pergi sekali dengan ayah. Maknanya hak Nabi kata tu mak 3 kali tu bukan mak seorang lah, mak 3 orang. Baru ayah seorang. Orang jatuh dia kau nak kau tu selalu. Sebenarnya bukan makna lagu tu. Mana mak 3 orang, dia seorang. Sebenarnya kena di ke mak tu lebih daripada ayah lagi. Kemudian lagi hak jelasnya Allah Taala sebut pada kita, la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila kedua-dua mak dengan ayahmu tu tua ataupun uzur, tak boleh nak buat apa-apa, jangan sekali-kali kamu kata ataupun kita tak say buat gapo dia nak, wala tanharhuma, lebih-lebih lagi jangan kamu jegah dia. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katalah kepada kedua-dua mak dengan ayah ni perkataan-perkataan yang baik. Jegah pun tak boleh, pun tak boleh. Lebih-lebih lagi kalau sepak, kalau tendang, itu lebih-lebih lagi lah daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Maknanya sangat-sangat diajar pada kita supaya menghormati mak dengan ayah kita. Budaya ni, ajaran ni, lo ni nampak lebih agak longgar. Kita kena kemah balik. Ada cerita daripada Jepun. Cerita Jepun ni dia kita mora juga lah. Orang Jepun ni, dia tradisi dia, boleh jadi dalam benda ni tak ada lah, dulu-dulu. Kalau mak dengan ayah tua, dia tak si pera. Kalau dalam benda ni, dia tak dalam rumah orang tua-tua. Kita tak situ. Kita kata bukan tak hormat, tapi tak ada nak jaga. Tak rumah orang tua-tua. Padahal nak jaga mak dengan ayah ni bukan lama pun. Tak sampai 10 tahun pun kadang-kadang. Tapi tak rok ataupun bosan kita mak dengan ayah kita. Orang Jepun dulu,
Dia kita huk dalam hutan. Kita huk dalam hutan, dia makan ni sekadar cukup, lepas tu dia balik. Dia balik, tinggal mak ngayah dia jadi kepada dalam hutan ikut dia. Jadi ada seorang anak ni, mak dia tua. Jadi kerana tradisi biasa lagu tu, pada satu hari dia siap pakai dia sikit, makan dia sikit, lepas tu siap mak dia tak boleh jalan dah. Kena stroke tapi boleh kecek. Buh dalam baku, gila nak tahu dalam hutan. Mak dia tu kaki ni tak boleh gerak molek, tangan ya boleh. Siapa dalam hutan, dia pun letak. Dia kata mak kena duduk sini dah ni. Mana mak nak klik dah. Mak kata tak apalah, kamu tak boleh nak jaga aku kat, tinggallah sini. Mu klik tak apa. Cuma mak dia kata aku bimbang juga mu nak klik ni, mu ingat kau dak jalan tu. Mak dia nak kena tinggal tu pesan lagi, tanya lagi anak dia, mu nak klik, mu ingat kau dak jalan nak klik ni. Dia kata mu pun tak ingat. Mari kok mana tadi. Mak dia kata tak apalah. Aku tahu dah mu ni tak berapa mudah nak ingat jalan ni. Jadi masa kita mari tadi tu mak tanda belakang dah. Jalan tu mak tanda belakang dah supaya mu nak klik ni mu selamat, mu tak sesat. Mak repih belajar repih rati-rati kayu hok kecil-kecil. Jadi kalau mu nak klik mu tengok hok kating tu lah. Anak ni bawa khabar. Sayangnya mak pada dia ni, dia hok nak pergi tinggal dalam hotel tu pun mak bimbang lagi, takut tak jumpa jalan klik. Kalau kita kat ikut mu lah, dah nak tinggal aku dalam hotel kan, biar mu klik pun sesat pakai gemar pun tak apa. Mak ni nak rakyat sayang pada anak dia. Anak hok nak tinggal dia dalam hotel tu pun dia sial lagi, takut-takut nak balik tak jumpa cari jalan. Dia tolong repih rati kayu supaya anak ni cari jalan nak tubik semula. Jadi anak apabila dengar mak kata lagu tu, dia rasa sedih, menyesal, dia rasa betapa besarnya pengorbanan mak dia, tak jadi klik semula sekali dengan mak. Nak rayaknya kadang-kadang itulah yang benda yang boleh berlaku. Nampak simple tapi dalam keadaan kita sibuk lah ni, nak jaga mak ngayah kita hak tua, memang rasa beban kita. Tak serupa dengan mak ngayah kita. Sebab tu orang kata mak ngayah 2 orang boleh jaga anak 10 orang. Tapi anak 10 orang nak jaga mak ngayah 2 orang pun kadang-kadang tak berapa nak boleh dah. Pah kau tu, pah kau ni, gi kau tu, gi kau ni. Anak 10 tukar-tukar orang walaupun macam-macam. Mak ngayah nak duduk pun tak senang. Jadi ini perkara yang diajar oleh agama kita, diajar oleh Nabi kita yang kita memang boleh tiru. Nabi pernah menjadi anak yang baik walaupun kecil kepada mak dia semata, pada tok dia semata, pada pok saudara dia lama sikit, bagaimana dia menjadi seorang anak yang baik. Nabi juga pernah menjadi seorang ayah yang baik. Kita ni apabila kita kahwin, kita akan ada isteri. Lepas tu kita boleh jadi ada anak. Lagu mana kita nak mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik? Semua tu diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara benda yang paling mudah yang Nabi ajar pada kita ialah supaya anak-anak kita ni tidak lalai, tidak leka, walaupun dia kecil, kita kena ajar dia supaya dia tahu asal usul dia. Dia tahu lagu mana nak berhubungan dengan pencipta dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu perkara asas yang diajar dalam agama kita. Kalau anak kita besar, siapa umur dia 7 tahun, kita kena suruh dia sembahyang. Nampak kecil, tapi benda ni sangat besar ke saya dia. 7 tahun, kena ajar dia sembahyang. Umur dia 10 tahun, kalau tak sembahyang lagi, kena piak dia. Berapa ramai di antara kita yang sanggup piak anak kita umur 10 tahun lah ni, kalau dia tak sembahyang. Allah kita kata sembahyang dekat. Sembahyang je. Tapi kalau tak sembahyang, benda ni sebenarnya memberi kesan yang besar. Anak-anak kita kalau dia besar dalam keadaan tak sembahyang, dia akan jadi punah, dia akan jadi rosak. Kalau dia sembahyang, insya-Allah dia buat gapo pun dia pandang untuk kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ajar anak kita sembahyang, kena suruh anak kita sembahyang, kena piak kalau dia tak sembahyang masa umur 10 tahun. Hal tu benda paling mudah sekali ya. Nabi ajar kepada kita. Nabi ada 7 orang anak. Walaupun anak dia mati, ada mati kecil, diminta sabar. Kalau kita ada anak kita ada anak mati kecil, kita diminta sabar. Nabi kata kalau ada orang anak dia mati kecil 2 orang, dia boleh sabar, jamin dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala.
Kita tak boleh ada buat kita ni ada anak mati kecil. Kalau dia ada mati kecil seorang, sabar. 2 orang mati, sabar lagi. Dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Nabi pernah jadi suami. Lagu mana jadi bukan seorang isteri dia. Ada isteri Nabi ni ada sehingga disebut sampai 11 orang. Kita ni memang tak boleh sampai sara tu. Kena sampai paling berani pun boleh sampai 4 ya. Sebut paling berani tu kerana buat kita tak berani belakang, kecek sedap ya. Paling berani pun boleh sampai 4 ya. Nabi ni kerana dia nak bagi contoh pada kita, Nabi pernah kahwin sampai 11 orang. Tapi Nabi berlaku adil pada semua isteri dia. Pernah Nabi ni ditanya oleh isteri-isteri dia. Rasulullah ni sebenarnya isteri mana yang paling sayang sekali? Kalau kita ada 2 pun payah dah nak royak ada. Nabi ni ada 11. Siapa yang Nabi paling sayang sekali di antara 11? Nabi kata ginilah, aku jawab 3 hari lagi. 3 hari lagi aku jawab siapa yang paling aku sayang sekali. Lalu Nabi pada tu pergi kedai, Nabi beli cicing sebelah betul. Semua isteri dia ni Nabi beri cicing. Nabi royak, cicing ni aku beri kamu ni, jangan royak kau kan. Pergi jumpa orang lain, royak gitu pula. Nak cicing ni aku beri kamu ni, jangan royak kau kan. Semua bini dia tu Nabi beri sebetul cicing belakang. Hari ketiga Nabi panggil belakang mari belakang bini dia. Hari ni Nabi kata Rasulullah royak, aku nak royak siapa di kalangan kamu ni yang paling aku sayang sekali. Pakak gedebar belakang tu. Siapa Nabi nak umur ni? Aisyah ke? Hafsah ke? Saudah ke? Siapa dia yang Nabi paling sayang sekali? Lalu Nabi kata, di kalangan kamu isteri-isteri aku ni yang paling aku sayang sekali ialah orang yang aku beri cicing pada dia. Jadi apabila dengar lagu tu, masing-masing bakal, rupanya aku yang Nabi sayang. Kerana semua boleh cicing belakang. Sedekah orang lain tak tahu. Nabi beri kau orang tu, Nabi tak royak kau kawan ni. Semua boleh cicing tu, Nabi kata, orang yang aku beri cicing pada dia, dialah yang paling aku sayang sekali. Jadi semua isteri dia rasa, dialah yang paling disayangi, dialah yang paling dihargai. Ada sebab tu kalau orang nak nikah lebih pada satu, dia kena berlaku adil. Dari segi kasih sayang boleh jadi, tidak boleh kita berlaku adil secara 100%. Tapi mesti berlaku adil dari segi nafkah, mesti berlaku adil dari segi giliran. Nak nikah boleh, tapi giliran kena adil. Kalau hak alik ni 2, hak alik sana pun 2. Jadi ada 3 lagi tu, pandai-pandai lah. Bagi setengah kalau ke mana, tapi kena berlaku adil. Kerana Nabi kata, siapa-siapa yang tidak berlaku adil kepada isteri dia, kalau lebih daripada seorang, di akhirat nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kecok sebelum. Mana kalau kita jumpa akhirat ni orang jalan kecok sebelum acel tu, mu ni nikah banyak tapi tak berlaku adil atas dunia mula. Maknanya jalan kecok di akhirat orang tidak berlaku adil dari segi giliran pada bini-bini dia. Pandai-pandai lah, ada juga orang nikah orang kata giliran tengah hari. Malam duduk sekali dengan hari semua, apa orang tak tahu. Ya Allah kau nikah 2 ni. Rupanya malam tu alik bini tua, tengah hari alik bini muda. Masa mananya pergi pun tak tahu. Tapi orang kata giliran tengah hari. Ikut dia lah, asalkan berlaku adil. Ataupun kalau tidak boleh giliran adil pun, isteri tu redha dengan gapo hak dibuat. Jadual tu royak dah ni hari ni 2, hari ni so. Tapi bini tu redha, tak ada masalah. Tu boleh ajar lebih-lebih lah mau naya khusi berat. Nabi nak royaknya, Nabi bagi contoh kepada kita kalau kita nak menjadi suami yang baik. Nabi jadi berlakon, Nabi pernah jadi cikgu, Nabi pernah jadi guru, Nabi pernah jadi pemimpin, Nabi pernah jadi panglima tentera dan sebagainya. Semua yang Nabi ajar kepada kita, semuanya adalah benda-benda yang memang kita boleh tiru. Memang kita boleh tiru. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Allah Taala kata tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Nabi kita ni tak ada kelebihan apa-apa daripada kita kecuali dia dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi. Dia orang serupa kita. Kalau kita kena makan, Nabi pun kena makan. Kalau kita sakit, Nabi pun sakit. Kalau kita mati, Nabi pun memang sudah mati.
Tak ada beza kita dengan Nabi dari segi kemanusiaannya. Cuma lebihnya Nabi kerana dia dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rasul. Dan selaginya ialah Nabi kita ni walaupun hebat setara mana, walaupun dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kadang-kadang Nabi pernah ditegur oleh Allah Taala. Nabi pernah Allah Taala tegur dia kerana benda yang dia buat tu tidak kena dan tidak betul. Dan memang kita manusia ni, siapa kita pun ada benda-benda yang kadang-kadang kita buat tak betul. Ada benda yang kadang-kadang kita buat silap. Itu benda biasa kerana kekurangan kita sebagai seorang manusia. Hatta Nabi pun dia pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak betulnya dia. Misalnya dalam peristiwa Nabi berdakwah di Mekah, tiba-tiba mari seorang sahabat yang buta. Mari bagi salam pada Rasulullah, Nabi paling muka ke lain. Nabi tengah duk kecek dengan Abu Jahal, tengah kecek dengan buat-buat pembesar Mekah, Abu Lahab dan sebagainya. Tiba-tiba mari sahabat tu buta, dalam miskin buta pula. Orang buta mari dalam majlis Nabi, bagi salam pada Nabi, Nabi paling muka ke lain. Masa muka paling muka ke lain. Kerana Nabi tak suka. Nabi bimbang orang salah anggap pada dia. Kalau kita Allah, no dia ni mari. Nabi dia tengah kecek dengan puak-puak Tan Sri. Tiba-tiba mari hak lagu tu. Lalu Nabi paling kat lain, masa muka dia Allah Taala tegur dalam Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra, sehingga akhir. Allah Taala kata abasa wa tawalla. Nabi masa muka dan paling kat lain. Apabila mari sahabat yang buta tu. Kalau jadi kita, kita tak baca ayat ni dalam Quran ataupun kita tak ajar ayat ni kat orang lain. Ayat tu memang Allah Ta'ala kritik Rasulullah. Tapi kerana Nabi tu amanah, kerana Nabi tu Nabi, ayat yang Allah Ta'ala tegur dia pun Nabi baca pada kita. Dan itulah nak sebut betulnya Quran ni, kerana semua yang Nabi dia ajar, Nabi baca belakang pada kita, tak tinggal walaupun sepatah. Walaupun ayat-ayat tu ayat yang memang mengkritik Rasulullah. Nabi, Allah Ta'ala boleh tegur direct pada dia. Kita boleh tegur sama-sama kita boleh bagi nasihat pada kita, sama-sama kita, dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala pun tegur kita. Allah Ta'ala tegur kita ni macam-macam lah. Dan apa yang berlaku pada kita baru-baru ni seminggu lepas, boleh jadi itu merupakan satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita di Kelantan ni, orang kata, setengah orang sebut dia umur 80 tahun tak pernah berlaku banjir sebesar tu semasa dia hidup. Ada orang kata tahun 67 besar dah bah merah, tapi hak ni besar lagi. Korban nyawa alhamdulillah setakat ni hak hamba dengar secara rasmi, tidak rasminya setakat ni lah dalam 20 orang. Mana 20 orang dengan keadaan musibah yang besar tu memang tidak ramai sebenarnya. Kalau kita dengar tsunami berlaku di Aceh, 200,000 orang mati dalam masa sekelip mata. Kita ni berlaku banjir seminggu, kalau korban nyawa tu betul lagu tu 20 orang, dan kita pun tidak agak lebih banyak daripada tu, itu memang tidak ramai. Tapi kemusnahan harta terlalu banyak. Bukan setakat Kuala Kerai lah, dalam kebahagiaan kita ni pun musnah harta hak tak boleh ambil langsung memang banyak. Kalau dia masuk air dalam rumah sekat pinggan, memang hak tu orang lain panggil total loss. Memang tak boleh ambil tu. Kalau perabot, kalau buat dengan serbuk gaji tu kan, pada 2 hari je rendah dalam air. Pakai sembel selalu. Tak boleh ambil ke satu. Tahun 2006 kau hak berlaku banjir besar di Johor. Masa tak pergi cuci rumah di Johor tu, kita tengok dah Allah, orang Johor dia banjir sebulan air tak tubik daripada rumah dia. Hak tu memang tak boleh ambil ke satu. Bau busuk macam-macam. Kita pergi cuci tu tak ada ke satu dah boleh ambil. Hak tu kita tengok dulu. Tahun ni kita tengok tempat kita pula berlaku. Kalau tengok tepi-tepi jalan lah ni, macam-macam benda hak ada tepi jalan. MPKB tu memang dalam seminggu tu tak ada nak ambil dah barang-barang tu. Mana tak ada nak cuci sepenuhnya. Kekurangan tenaga rumah MPKB, pokok MPKB sendiri pun tergelai air. Rumah menteri besar kita pun tergelai air. Rumah esko kita pun tergelai air. Macam-macam hak tergelai air ni. Memang harta kalau nak taksir memang terlalu banyak lah.
Hak tak ada rumah tu, hak ambo tengok secara tidak rasmi tu boleh jadi lebih daripada 2,000. Paling banyak setakat ni boleh jadi di Tanah Merah. Manik Ora tu, kalau kita pergi Manik Ora lama, 90% tak ada rumah. Habis rumah tu habis licin. Hak tinggal pun boleh jadi hak kemas-kemas sikit. Kalau tidak kesok pun hak dalam tu memang tak boleh ambil juga. Terlalu banyak. Gapo sebenarnya makna yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk pada kita? Banyak benda yang kita kena fikir balik. Banyak benda yang kita kena orang sebut muhasabah semula gapo yang kita telah buat sebelum daripada ni. Tak ada orang yang boleh buat banjir sebesar tu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya memang kita kena akui itu adalah mari daripada kuasa Allah. Hujan yang begitu lebat, lagu mana berlaku pun memang mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman dulu hak buah paling besar zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itu memang kita pun tak ada lagi. Tapi banjir hak besar ni, hak berlaku di atas dunia ni hak paling besar sekali zaman Nabi Nuh. Kerana semua tempat tergelar berlaku kecuali hak selamat hak duduk atas kapal Nabi Nuh ya. Dan kita adalah ni pun kerana selamatnya Nabi Nuh yang ada atas kapal tu. Kita ni adalah keturunan kedua daripada Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi ada tu sampai kena zaman Nabi Nuh, semua mati belaka kecuali hak duduk atas kapal. Hak duduk atas kapal tu pun semua orang ni tak beranak belaka kecuali keturunan daripada keturunan Nabi Nuh, anak-anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh tak ada 3 orang. Hak jelasnya daripada 3 orang ni lah kita ni berkembang sampai ke seluruh dunia. Hak zaman tu memang tergelar belaka. Kita tak boleh tengok, tapi kita boleh tengok hak zaman kita ni. Pada zaman tu Allah Taala wayak dia hak ni yang buat kita tulis baru ni, antara doa yang kita boleh minta. Apabila berlaku banjir besar lagu tu, berlaku hujan lebat, zaman Nabi Nuh ni air daripada langit turun, air daripada bumi tubik. Kita baru ni boleh ada air daripada langit yang turunnya, air bumi tak tubik lagi. Ni air daripada langit turun, air daripada bumi tubik. Sebab tu jadi banjir yang sangat besar dalam sekelip mata. Allah Ta'ala sebut waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Allah Ta'ala sebut apabila semua benda tu berlaku lagu tu banjir besar, apabila tiba masa Allah Ta'ala nak suruh berhenti, qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Allah Ta'ala kata, hei langit berhenti daripada hujan, hei bumi telah balik gapo hakmu muntahkan. Lepas pada tu air surut, barulah kapal Nabi Nuh berlabuh atas satu bukit yang bernama Judi. Ada ayat tu yang diajar oleh setengah-setengah ulama kita, boleh jadi doa. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Tu setakat tu. Ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Hei bumi, tulu telah balik gapo hak memutah, hei langit tulu berhenti gapo hak cua. Setakat itulah mana doa tu antara doa yang diambil dari, dia sebenarnya bukan doa. Kita minta daripada langit. Minta sebenarnya kena daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma melalui Allah Subhanahu Wa Taala tu kita suruh minta supaya langit tu berhenti hujan, air daripada bumi tu supaya telah balik, supaya gapo hak ada atas muka bumi kita ni kembali sebagaimana sedia kala. Dan banyak lagi doa-doa lain. Nabi SAW ajar pada kita, hal ni benda yang memang kita jarang-jarang buat. Nabi kalau tengok langit gelap, kalau tengok awan hitam, Nabi tidak akan tinggal masjid. Nabi tidak akan tinggal. Nabi akan pergi ke masjid, Nabi akan semaya, Nabi akan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibabaskan daripada perkara-perkara yang besar lagu ni. Tapi berapa orang buat kita ni kalau tengok lagu tu hujan lebat, pergi masjid doa supaya tidak berlaku banjir besar. Buat kita ni banjir besar tu suka lagi. Mula-mula banjir di Pos Serta tu penuh getok Pos Serta. Banjir habis dah. Nak ngaruh sekat pinggir dah, tapi ramai lagi duk main motor atas getok tu. Mana banjir tu kadang-kadang bagi buat kita ni benda meneh. Bukan benda yang menakutkan. Kerana kita tak nampak selepas daripada tu. Tapi apabila dia masuk rumah, Allah baru tahu. Tadi kita duduk sedap-sedap main motor,
Masuk rumah barulah gaduh. Barulah gaduh nak akak, barulah gaduh nak lari kereta, macam-macam. Tapi tak ada dah. Ramai orang tak ada mindah baru ni apa? Kerana mula-mula dia kata rumah hamba ni tak rajin banjir. Tak buat tahun 60 mula sampai ni tak rajin banjir sekali rabu. Kalau banjir rumah hamba ni tergelar kata baru. Dia tak tahu kata baru tergelar dah. Mana kata baru tergelar awal lagi. Rumah dia mari, dia tak ada nak buat apa-apa. Kereta pakai duduk situ je. Kerana bagi kita benda yang tidak mungkin berlaku, tapi Allah Taala dia buat. Itu adalah yang kita baca sama idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Taala nak pada sesuatu, cukup dengan dia kata kun, jadi benda tu akan jadi. Banjir ni sebagaimana benda yang kita sebut tentera daripada tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kena ingat situ. Jadi kita tak ada benda lain yang kita boleh buat kecuali kita boleh berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kita boleh teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan hamba ingat cerita Datuk Usawa ni. Betul-betul serupa dia kata orang mana orang sebut, orang gua Musa sebut, orang kena banjir sebut tu. Gambaran yang Allah Ta'ala cerita kepada kita berkaitan dengan kiamat. Berkaitan dengan kiamat. Apabila mari satu dentuma yang kuat, apabila mari berlaku kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat ni Allah Ta'ala kata yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang pada hari orang pakat lagi belaka daripada saing-saing dia. Wa ummihi wa abi, tinggal ayah dengan mak dia. Wa sahibatihi wa bani, tinggal bini dia, tinggal anak dia. Tak cara berlaku, hak ingat nak selamat diri masing-masing. Kita ni boleh jadi tak sampai setara tu lagi. Masa banjir baru ni kita teringat kaya anak kita lagi, teringat pada keluarga kita lagi, teringat pada harta benda kita lagi. Tapi nak orang lain kita tak cara tu. Gapo hak berlaku pada orang rumah kita, sebelah rumah kita, ikut dia lah. Kita nak tuduh buat kita pun tak ada dah. Nah. Mana tu boleh cara lagi pada keluarga kita, tapi tak ada kita nak mikir pada orang lain. Ambo pergi Kuala Pertai di Kuala Kerai. Sebelum banjir ni. Dia banjir ni ada dua kali. Kuala Kerai tu dia kena dah banjir sekali sebelum daripada seminggu sebelum daripada tu. Orang Kedah Buruk ni tergelar dah masa tu, tapi tidak dalam. Lepas pada surut sikit kita tengok ada berlaku benda besar di Kuala Pertai. Kebanyakan rumah pada masa tu habis licin, runtuh ataupun tak ada. Masjid Kuala Pertai tu dengan dinding yang handai sebagai jalan. Dinding ni masjid sebagai ni ada jalan tengah. Amba kita dinding dak lek ni dah. Kelapa sawit habis, terbokeh habis. Bukan kata tumbal, terbokeh dengan akar-akar kelapa sawit. Allah Subhanahu Wa Taala buat air yang begitu deras. Dalam masa 10 jam je hari situ kata. Air mari, buat dia ni pakat lagi tu ada rumah tinggi sikit. Dalam masa pukul 9 petang, surut pukul 3 pagi, pagi esok tu tengok tak ada belakang dah. Dengan rumah-rumah, dengan masjid-masjid utuh. Dalam masa yang begitu cepat. Memang perkara yang di luar jangkaan kita. Tapi amun nak ulas sekali lagi, itu adalah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Teguran itu Allah Taala tegur nak suruh gapo? Kurang-kurang nak suruh kita ingat. Kita ingat dengan gapo kita buat, kita kena ingat gapo akan kita buat. Cuma berapa orang di antara kita ni hak ingat dengan hak terkesan dengan teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang insaf, tapi ramai yang tak rasa gapo-gapo. Macam-macam cerita kita dengar. Ada orang-orang yang baik. Ambo kalau kita baca Facebook, kita tengok dalam WhatsApp, saya cerita orang pergi bagi bantuan ke saudara-saudara kita di mana orang berat sikit, di Karangan, di Manjur, mana-mana tempat-tempat berat ni. Ada orang-orang kita yang memang mula-mula dia tanya, ada makcik, ada seorang puan tu, dia mari jumpa dengan sukarelawan, bawa makanan semua sekali, dia pakai supik atas kepala. Waktu duduk kepala dia dengan supik, tak ada benda lain. Mula-mula dia tanya, dia kata awet, kain tudung tak ada. Kain tudung tak ada orang. Makcik ni seminggu tak pakai tudung. Hak tu mula-mula sekali dia minta. Bukan minta beras, bukan minta makan, bukan minta. Mula-mula sekali dia teringat tak tutup aurat dia. Allahu Akbar. Maknanya orang yang kita harap dia memang orang yang sangat baik.
Bukan kata tak boleh minta makan. Makan itu benda biasa, tapi dia teringat lagi dalam keadaan susah lagu tu, tak pakai tudung tu merupakan satu kesalahan yang sangat besar. Minta tudung dulu mula-mula. Ada budak mari jumpa sukarelawan minta, pakcik, sejadah ada kamu nak sembahyang lama dah, tak boleh sembahyang molek. Sembahyang lagu-lagu tu ya, tak ada sejadah. Tapi ada hak beratnya kita sebut orang sukarelawan ni mari daripada luar negeri kita Kelantan ni macam-macam ramai. Daripada Selangor, hamba ingat daripada mula-mula banjir tak hari Khamis dia mari dah. Hari Jumaat mari sini dah. Makan dia tak putus-putus kita atas tu. Daripada masa tu lagi sampai keluar ni. Oh, alhamdulillah bantuan tu banyak. Tapi ada juga orang-orang yang mengambil kesempatan. Ada video tadi tunjuk di Manik Urang. Dia kata orang Manik Urang hak sebenarnya hak kena banjir tak boleh makan yang molek lagi. Ada orang lain mari tadah kereta dia. Orang luar tak kena banjir suku Sakak mari tadah kereta minta dengan sukarelawan, dia kata dia kena banjir. Jadi orang luar muka tak kenal siapa, pakai wi. Orang luar mari punggah bawa balik. Bukan setakat orang balik, ada hak nego dah beras ni. Dia boleh beras banyak tunggu tepi jalan, siap orang mari beri, siap orang mari, dia boleh jual pula kepada orang hak kena banjir. Allahu akbar. Orang mari dulu, dia pula ambil kesempatan. Maknanya orang memang tak ada hati perut lah. Kita nak tolong orang susah, dia ambil kesempatan, dia pula nak menyusahkan orang lain. Tapi hak sedih lagi, ada dalam kita nak royak upaya. Ada orang yang terpaksa pindah pergi masjid. Sekolah, ada sekolah dengan sekolah-sekolah tergelar. Sekolah Manik Urang tu ada 4 tingkat, 3 tingkat tu tergelar. Kita tengok mula-mula sekali tubik dalam TV, mula-mula sekali tubik dalam internet dah. 3 tingkat tu tergelak. Bayar lagu mana. Tapi ada cerita hot pelik sikit lah. Tapi yang nak rakyat bukan pelik mana, cuma kesimpulan tu boleh jadi kita kena fikir lagu lain. Amba pergi jumpa dengan Abang Uji ni, dia kata di Manik Urang ni masa mula-mula malam hok tengok dalam air derah ni, ada hotel terkepung tu dalam 80 orang lagi. 80 orang hok tak boleh. Bomba tak berani nak pergi ambil, polis tak berani nak pergi ambil. Tak berani belakang, air duduk tengah derah. Nak masuk tak boleh. Dia kata hamba ni ada motor buk kecil ya perahunya. Enjin pun tidak besar, enjin biasa. Tak ada orang berani. Kalau motor buk tu boleh muat dalam 5 orang lah. Buk polis pun tak berani, buk bomba pun tak berani. Ada seorang budak muda dia kata mari jumpa hamba, dia kata biar hamba pergi ambil biar hamba pergi ambil demo-demo tu. Dia kata dia mau berani ke? Tak apalah kerana nampak susah sangat. Hamba pergi. Dia pergi, dia berulang tak tahu berapa kali. Semua 80 orang tu dia ambil belakang. Budak muda. 80 orang tu dia ambil belakang. Orang tanya berani demo. Tapi dia kata lah ke mana. Tapi dia ni antara orang-orang kalau sebut orang budak pi kuda. Tak tahulah masa dia nak ambil dia terlepih kuda ke lagu mana. Tapi nak royaknya dia ni orang hok boleh ambil. Memang lah kalau terlega tu tak tahu tak cara gapo boleh tadi tengok macam jalan biasa ke lagu mana. Esok dia jumpa dengan Abang Buji, dia kata Rabi ambo pergi ambil belakang dah tu Bapak ambo ni lagu ni lah, tapi janganlah duk hina sangat. Ada juga jasanya. Dia kata ada juga jasanya. Nak royak memanglah ada jasa, tapi jangan makan pay kuda lah buat kita ni. Lama nak suruh jadi lagu tu makan pay kuda. Jasa dia tu memang ada. Memang kita kena akui. Orang lah tak berani belakang. 80 orang ada kakak bayar. 80 orang dalam sebuah perahu hak boleh muat 5 orang, berapa kali dia kena berulang? Berapa kali dia kena berulang? Dengan motor bus hak kecil, dengan enjin hak tidak besar, dia boleh pergi sampai habis semua sekali. Kalau adat katalah kalau tidak kerana dia tu, ramailah hak mati. Ramai hak kita kurang-kurangnya terperangkap dalam air besar tu. Tapi yang nak sebut tadinya, ada orang kita ni apabila pergi tempat pemindahan, kalau di kawasan kita ni ada tempat pemindahan hak molek tak sampai air, ada tempat pemindahan hak tergelap pada. Sampai setengah-setengah tempat tu sekolah penuh. Sekolah Pasir Ho tu memang tak rajin orang pindah selamat tu. Dulu masa dulu biasa-biasa siap tahun ni yang duduk tengok. Kalau nak sampai 100 pun payah. Kerana buat kita ni kalau lagi tak naik atas bumbu memang tak pindah lah. Memang tak pindah.
Kalau tanya orang kedai buruk tu, kalau tak naik, tak tergelar, tak pindah buat dia. Ambo baru ni mula-mula baru ni kita tengok atas rumah sebuah tu ada staging. Kata buat gapo staging ni? Kata buat buah bagai-bagai atas tu. Lepas tu kalau mari banjir besar, nak tidur kita tidur atas staging tu. Kata nasi pindah kok lagi tak tergelar staging tak pindah. Staging dalam rumah tu nak suruh tergelar hak tu baru nak pindah. Beratlah buat kita. Tapi baru ni pindah belakang kerana memang dalam. Pok kita memang perangai lagu tu boleh jadi ada sebab juga. Pok dia ni tak berani tinggal rumah kerana kalau tinggal rumah biasa-biasa naik go lain pula buat bewok pula naik. Bukan bewok hak biasa ni, bewok hak lain dicari barang pula dalam tu. Ada juga. Jadi tak berani tinggal rumah tu sebab tu. Pengalaman banyak dah. Hak baru ni tak tahu berapa butir kereta di pasar hal apabila orang naik tak leh atas 4 butir hilang. Bukan tu dia awak lari siapa awak lari pun tak tahu. Orang susah awak lari banjir kereta awak lari atas darat. Dia pula awak lari kereta orang. Oh main dengan buat ni tak kira. Tak kira susah gapo buat ni. Jadi macam-macam. Sampai 5,000 orang pindah di pasar hal. Hak biasa sikit-sikit kerana kebanyakan rumah tu memang tergelar dan memang naik air. Apa nak sebut hak teguran Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sedar. Cuma nak tanya berapa orang puak-puak kita ni sama ada hak kita sini, hak kita di mana urah, hak kita di Gua Musa kita yang sedar dengan teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada puak-puak kita ni hak pindah pergi ke masjid. Pindah duduk masjid dah. Tapi tanya orang ber tak naik masjid. Bukan tak naik, duduk atas masjid dah, tak semaya. Pindah di masjid dah, pindah di balai sadar, orang ber tak imam qomat, lalu tak bila qomat semaya. Dia dah main buat gitu. Dia kena banjir. Pindah di masjid tapi tak semaya. Allahu akbar. Okey, orang Islam belakang. Jadi lagu mana kita nak tahu, kita nak kata kita ni boleh faham dengan Allah Taala, hak Allah Taala tegur ni. Allah Taala tegur tu macam benar dah. Sekurang-kurangnya dia nak raya. Kalau masa mindah duduk masjid tu tak semaya kak. Kalau masa senar-senar duduk di rumah kak. Kau tak semaya kita kata dah. Boleh jadi kerana sebab tu dah lah Allah Taala tegur kita. Dan Allah Ta'ala ni kalau dia awak mari bala, dia bukan kena orang hak jahat saja. Sama-sama kita baca ayat wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Allah Ta'ala kata mu kena takut, mu kena ingat kalau dia Allah Ta'ala waktu turun bala, dia tak kena orang hak jahat saja. Dia kena berlaku semua hak di tepi tu. Kita kata kita ni tak ada tinggal semaya, tak imam tak ada tinggal semaya. Kena sebab tu lah. Kenapa boleh jadi? Ada orang yang buat jahat, kita tak tegur apa-apa. Ada orang tak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak kata apa-apa. Ataupun dia mari bala lagu tu, kena berlaku. Semua sekali. Kalau kena baru ni, kalau kena bukan rumah orang kampung saja. Pondok Sungai Deria pun tergelar. Amor pergi pondok Sungai Deria tu habis, kesok habis pondok-pondok lama. Tak duduk atas dia, tapak dia dah. Kesok pakai atas jalan sikit pun ada. Masjid, hak tinggi-tinggi masjid tu, 2 tangga lagi nak naik tingkat atas. Airnya. Pondok lupa tapuh pun tergelar. Tinggal baru ni ambo dak bimbing pondok pasir tu besar lagi. Hak 3 pondok besar ni. Pondok pasir tu besar lagi nak tergelar ke dak. Orang kata naik, air naik pun setor nama air naik kat belakang ni. Air kau lama kau dalam ni. Oh bimbing juga kan. Tengok-tengok muju berhenti setakat mana dalam belakang tu dekat pohon dah. Depan dekat masjid tu dah naik. Alhamdulillah. Tapi ini adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ingat. Allah Taala nak suruh kita insaf dengan gapo yang berlaku dan kita kena tahu gapo yang kita kena ambil. Kita kena buat selepas badan. Masa Allah Subhanahu Wa Taala tegur Aceh mula dengan tsunami, dengan ratus ribu orang mati, dengan ada masjid-masjid hak tak utuh, masjid-masjid hak tak kena gapo-gapo ni, ramai orang insaf. Tapi selepas pada tu balik asal. Berapa ramai orang insaf? Kalau insaf alhamdulillah. Tapi berapa lama kita boleh tahan dengan keinsafan kita tu? Kalau insaf kejap boleh kira dah. Kalau boleh insaf sampai bila-bila itu lebih baik. Tapi kalau kena lagu tu pun tak khabar lagi kat Allahu Akbar. Nak suruh Allah Taala tegur lagu mana lagi tak tahu dah. Kita ni Allah Taala wi lagu tu muju tak mati lagi. Kalau mati tak ada nak taubat dah. Tapi muju Allah Taala wi lagu ni boleh lagi nak taubat, boleh lagi hidup masjid, boleh lagi hidup balesah. Tapi setakat mana kita boleh buat semula apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar dan suruh kita buat. Ini yang kita kena peringat semua.
kita harap apa yang Allah Ta'ala buat ni, dia ada kebaikannya selepas daripada ni. Ada benda buruk boleh jadi, tapi selepas pada tu Allah Ta'ala akan ganti dengan benda-benda yang lebih baik. Dan kita harap kita di Kelantan ni boleh bangun dengan comel-comel, lebih membangun, bukan saja bangun nak bina rumah semula, tapi kita nak bina kesedaran dalam masyarakat kita supaya orang yang ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu lebih ramai daripada orang-orang yang lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita ingat pada Rasulullah pada malam ni pun sebahagian daripada usaha kita untuk kita mencintai Nabi, menyayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadikan Allah dan Rasul sebagai kekasih kita, sehingga kita diberi rahmat dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ada di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat nanti insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.